Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini boleh pula kita sama-sama berkumpul di dalam sebuah masjid supaya sama-sama kita mentadabburkan akan isi kandungan Al-Quranul Karim yang ketinggalan lagi daripada surah Taha. Kita akan mula pada malam ini iaitu ayat yang ke-29. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala cerita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap keadaan peristiwa yang berlaku oleh Allah Taala terhadap Nabi Musa alaihi salam, tak kala dia tu minta kepada Tuhan supaya dia nak buat kerja tu, dia kena minta doa daripada Tuhan supaya Tuhan tu cerahkan hati dan berlarinya lidah tadi itu supaya jadi tidak jadi ada kesusahan dalam masalah nak faham cakap dan nak mudah pula urusan daripada urusan yang payah ni, iaitu urusan Tuhan retahnya kepada Nabiullah Musa supaya pergi jumpa dengan Firaun sebagai seorang yang dok mengamuk, yang melampaui batas, yang zalim kepada diri dan zalim kepada masyarakat. Ini adalah perkara yang susah hati. Lalu Allah Ta'ala ni ceritalah, kata Nabiullah Musa AS berdoa dengan itu doa. Itu sebagai kesimpulan ayat yang ke-25 hingga 28. Kemudian Nabi Musa tu minta lagi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta doa mula-mula sekali kepada diri dia, kemudian dia minta pembantu. Di sinilah kita nak sama-sama tadabbur dan sama-sama kita tengok apakah isi kandungnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak cerita dan khabar di dalam Quran ni. Sama-sama kita bacalah sekali, bergerakkan lidah supaya kita dapat ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala dengan cara seluruhnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waj'al li waziran min ahli. Waj'al li waziran min ahli. Harun akhi. Harun akhi. Ushdud bihi azri. كي نسبحك كثيرا وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا
ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. Alhamdulillah, sama-sama kita boleh baca ayat Al-Quran bersama-sama supaya kita dapat tadabbur selepas daripada ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala royaklah pula sekali lagi kepada kita ni, setelah daripada Allah Subhanahu wa taala royak kepada kita, kata Nabi Musa tu berdoa, dia minta perkara yang kedua. Tadi tu dia minta dia tu berasa berani, berasa ada semangat, dan berasa jadi mudah urusan hak tu, jadi rasa payah tu jadi mudah. Lidah tu jadi berlari molek apabila kecek dapat orang besar ni, terkadang lah pun dok kata lah, jadi terlekak, jadi gagak, jadi tergagik, ada belaka lah. Maka Tuhan, Nabi Musa tu minta daripada Tuhan nak pelepah benda tu tubik daripada lidah dia. Apa? Yafqahu qawli, supaya mereka itu boleh fahamnya perkataan. Sekadar tu tak pada lagi, nak lagi satu perkara. Gapo minta daripada Allah? Allah kata, qala rabbi ij'al li waziran min ahli. Soalah gitu. Katanya Nabi Musa, wahai Allah, ya Allah, ya Tuhan aku, jadilah bagi aku, ij'al, mana jadilah bagi aku waziran, pembantu. Wazir ni mana pembantu, min ahli, daripada orang keluarga aku. Makna kata Nabi Musa ni minta daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menjadikan pembantu tadi itu daripada kaum keluarga dia. Sebab Nabi Musa AS ni minta dengan itu perkataan kepada Tuhan dia, kerana Nabi Harun tadi itu dia adalah orang yang bijak. Kalau nak kira mari tu lebih bijak daripada Nabi Musa, dan lebih fasih lidah dia, cara bercakap lebih daripada Nabi Musa. Dan pendiri dia tadi itu dia tak sama dengan Nabi Musa. Kalau pendiri dia kuat Nabi Musa, tapi kalau fasih, cara nak hatunya perkerjaan lebih dia. Allah kata dua orang ini dua beradik sungguh, tetapi lebih tak sama. Seterusnya Nabi Harun alaihissalam, dia lebih tua daripada Nabi Musa alaihissalam, lebih tua. Kalau nak kira agak abel lah, kalau bahasa kita agak, kalau nak kecek jadi bahasa tempat kita tu abel sikit. Tapi abel hak bisa terpakai lah, yang boleh bawa adik. Siapa ke adik ni minta doa daripada Tuhan, kata, ya Allah, ya Tuhan aku, jadilah abel aku ni sebagai pembantu aku. Aku lagi jumpa dengan Firaun ni, dia bantukan akan daku. Salah gitu. Jadi makna sepatah lalu tu kita faham dah lah. Faham makna kata lagu mana? Makna Musa tu nak daripada Allah Ta'ala tu sebagai pembantu. Kita gapo-gapo kalau nak buat kerja besar, nak kerja seorang tak boleh. Ya kena ada pembantu, kena ada orang sokong, kena ada orang yang piping gis sekali. Ini adalah tunjuk daripada Al-Quranul Karim kepada kita. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun ni, bedah dia, ibrah dia sangat-sangat banyak. Setelah daripada tu, inti yang Nabi Musa minta tu, jadinya pembantu bagi dia daripada ahli tu pia. Tu apa royak? Harun akhi, pia min ahli itu, iaitu Harun sebagai saudara bagi aku. Harun ni adalah saudara bagi aku. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara bagi Nabi Musa alaihissalam.
Menurutnya riwayat-riwayat yang terdapat daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Harun itu lebih tua daripada Nabi Musa AS dan lebih bijak cara bercakap dia, sebagaimana kita tak kata tadi. Dengan sebab tu ibrah daripada ayat ni, kita kalau nak buat kerja besar pasti kena orang tepi tu orang bijak, orang yang ada kebolehan sama ada bercakap ataupun fikiran. Ia kena capur di antara cakapan dan fikiran, barulah boleh angkat perkara-perkara yang besar tadi itu lakah pergi dengan cara sejahtera. Kalau tidak, nescaya jadi utuh pekerjaan. Sebab orang kita ni ya darajat tak sama Tuhan beri. Terkadang Tuhan beri dia tu kepada diri dia kekuatan rain saja, ya kita boleh buat kira dengan dia bak rain ya. Tapi bak cakap bak akal fikiran tak boleh nak tupai langsung. Hak ni jangan. Hak ni kena tak suku. Bak dia, kita tak hina dia, tetapi bak dia kena kerja sini, pitu dia duduk sini. Pitu ni hak lain. Ini adalah tunjuk ke daripada Al-Quranul Karim. Kalau tidak, silaplah kita jalan. Kita sebagai orang Islam pasti kena tengok katalog kita ataupun kitab perlembagaan kita, iaitu Al-Quranul Karim. Hak naknya, hak Musa nak ni sini. Ni ayat yang ke-31 ni. Nak buat gapo? Nak jadinya Harun itu sebagai pembantu. Kerja kok mana? Sini. Ushdud bihi azri. Kalimah ushdud mana kata nak menguatkan, nak bergagah, nak menguatkan bihi dengannya, iaitu dengan sebab Nabi Harun duk tepi tadi itu azri. Kalimah azri ni yakni kerja aku. Mujahid dia tafsir azri mana zahri, belakang aku. Makna kata kena orang belakang duduk sekali. Belalah kita duduk depan pun tapi pergi sekali dengan orang. Makna kata ia nak Nabi Harun tadi itu jadi pembantu dia supaya nak mengkuatkan, menggagahkan pekerjaan hak yang nak kecek depan Firaun. Nak kecek depan Firaun. Hak ni apa yang kata bahasa tepat kita panggil back. Back kita ni pia, kita nak kecek ni pia duduk belakang. Terkadang benda hak batil tadi sekalipun kena ada back juga nak kecek. Kita biasa duduk dengar ke orang hak biasa yang kata tak berjuruh mana tu, dia nak buat kerja gapo-gapo tu kena ada orang belakang dia. Ya bukan makna kata dia duk buat sorang dia, bukan. Seumpama orang duk lahon-lahon sekarang lah ni lah dalam negeri kita ni, tak sewi buat masjid, tak senya halal, tak se tu tak se ni, hak daripada atas tu kan, orang asing hak atas tu, dia bukan sorang dia, dia tangan pentim, dia bukan sorang dia buat kerja. Tak larilah daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala royak sini. Sebab mereka pun tengok dalam kitab kita juga cara-cara nak teratur ataupun apa yang kata susunnya dia tu. Dia tengok daripada kitab kita ni juga. Ushdud bihi azri. Azri ni katanya ahli tafsir makna pekerjaan yang dia nak buat kerja. Asal azri makna belakang lah. Itu bukan makna hak hendak di sini. Makna pendirian urusan utusan hak kita nak kerja tu. Nabi Musa kata wi Harun tu tolong bantulah aku. Kemudian sekadar tu bukan. Ada lagi ayat yang ke-32 tu Tuhan kata wa asyrikhu fi amri. Ni sebagai doa bagi Nabi Musa lagi, wa asyrikhu fi amri. Dan sekutukan daku. Seolah kata nak Nabi Harun itu jadi orang sekali dengan aku. Fi amri, di dalam urusan aku. Tadi di dalam pekerjaan aku, ni urusan aku. Apanya? Nabi Musa AS kena royak dengan dua doa. Kena minta daripada Tuhan ni dua doa. Kenapa? Yang mula-mula ushdud, yang kedua asyrik. Kenapa di sini kalau cuba kita perhati, jadi sungguh tadi tu terkadang
Orang hak pergi sekali dengan kita, tapi hati tak sama dengan kita. Supaya kita dah biasa duk naik sel, naik gapo ke. Orang hak kita bawa pergi tu terkadang kaki duk nong, bukan duk sekali dengan kita. Lalu Musa ni dia tahu kata sifat manusia ni, hati tu tak ada dia boleh milik. Pendirian seorang tak ada dia boleh milik. Nak buat lagu mana? Dia satu tubuh, satu hati, satu pendirian, satu fikiran. Dengan dia pasti kena doa minta daripada Tuhan. Ya pasti. Wa asyrikhu fi amri. Nak dia tu musyarakah. Musyarakah bukan sekadar Tuhan saja. Akal fikiran, cara memikir, pendirian, pekerjaan, pergi sekali sama. Supaya masa Nabi Muhammad SAW nak utuhnya Muaz ibn Jabal kepada negeri Yaman. Ia kata, ya Muaz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Hei Muaz, mung selagi akan dijumpa dengan ahli kitab di Yaman. Banyak di Yaman ahli kitab. Sampai sekarang ada lagi Yahud di Yaman. Lalu Nabi tanya dia, bagaimana kamu nak hukum wahai Muaz? Dia kata, aku nak hukum dengan kitab Allah. Lalu Nabi tanya lagi, ya Muaz, kalau tak didapati dalam kitab Allah, nak hukum lagu mana? Hukum dengan sunnah Nabi SAW. Kalau tidak, nak hukum dengan apa? Hukum dengan ijtihad aku. Lalu Nabi kata, hak ning lah aku naknya. So Allah kata, jadi khijah hak Nabi nak dengan orang khijah nak teruskan pekerjaan Nabi tadi tu supaya faham dengan Nabi nak. Hak ni hak untung sekali. Ni terkadang kita suruh orang khijah, kita nak kau ni jawab kau tu. Kita wagi dia nak dia jadi saksi bagi kita, jadi masuk dengan orang. Maka bagaimana kalau kita nak buat khijah ni? Ambil doa ni ya. Pergi berdoa. Ambil doa Nabi Musa ni berdoa. Tu cara kita iktibas, ambil daripada doa ayat Quran tu, mari berdoa pakai di dalam hidup kita. Apabila hati tu Tuhan kontrol, tak usah bimbang. Ya sekali semata dengan kita. Itu maknanya gitu. Kemudian hak nak tadi tu, daripada nak jadi kekuatan, nak satu fikiran, pekerjaan, pendirian, nak gapo? Kay nusabbihaka katsira, supaya gapo kami boleh beribadat kepadamu hal keadaan banyak. Nak ibadat jadi tenang, nak ibadat jadi senang, ibadat jadi banyak, pasti hati itu kena tenang. Hati ni tenang bila? Apabila orang di sekelilingi dan kerja hak kita boleh jalan dengan molek, baru tenang. Kalau tidak, nescaya nak buat apa boleh. Itu hak Nabi Musa nak. Tak ada minta kata nak Harun itu jadi pembantu bagi dia supaya bolehlah habuai banyak dalam perkara-perkara yang dia nak buat kerja. Tak, bukan tujuan itu. Nabi-nabi ni, rasul-rasul ni, dia buat kerja ni, dia tak ada nak gapo nama daripada hak dia buat. Dia nak in ajriya illa 'ala Allah. Ganjaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhlas molek demo ni. Sebab itulah dia ni apabila dia ikhlas, dia tetapkan hati dia dengan Tuhan, Tuhan wi belakang dia tu. Dunia apa boleh, akhirat apa boleh. Jaya dalam dunia, bahagia dalam akhirat. Ni tujuan hak Nabi Musa minta daripada Allah Taala supaya saudara dia Harun itu jadi berapa? Jadi pembantu bagi dia. Kemudian sekadar tu nusabbiha di situ tu katanya ahli tafsir supaya boleh ibadah. Nusabbih di situ bermakna ibadah. Ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata setengah daripada ahli tafsir maknanya semaya, tapi semaya kaifiat hak zaman tulah. Semaya ada dah zaman Nabi Musa, tapi semaya pesing zaman tu tak tahu lagu mana kaifiat. Kita semaya kaifiat kita lagu ni. Sebab tiap-tiap rasul tu ya ada gan apa nama une-une tak sama. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tuhan kata, tiap-tiap nabi tu dia ada
cara-cara buat ibadat tak serupa. Tapi yang sama-sama ibadat kepada Allah Ta'ala hal keadaan tunggal belaka. Itu maknanya yang kita kena ambil faham di sini. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, dan nak mengingati akan dikau ya Allah hal keadaan banyak juga. Nak mengingati banyak ni lagu mana? Yakni nak mengingati mu sakmu. Salah gitulah kalau kita kecek bahasa kita. Yakni mengingati banyak katanya ahli tafsir dalam arti kata kita boleh jaga Tuhan, jaganya bebanan Tuhan, amanah Tuhan, hak Tuhan wi kita. Itu makna kata nazkuraka katsira. Tak ada amalan yang lebih mudah, nak lebih daripada zikir, dan tak ada amalan yang Allah Ta'ala kena sekali lebih pada az-zikr. Tak ada. Mudah yang berzikir di lidah kita, serta kita datangkan hati. Mudah. Nabi kata gano, kita dah dengar sokmo dah ke hadis akhir daripada hadis Sahih Bukhari. Hadis Bukhari 7,000 hadis lebih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan di atas lidah, berat di neraca timengnya, dalam neraca timengnya, dan sekasih-kasih kalimah di sisi Tuhan yang bernama Rahman. Gapo nama? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Mudah. Tetapi payahlah kalau kita tak tahu, dan taufik daripada Allah Ta'ala tak sampai kita nak buat tak boleh. Itu maksud hak Tuhan nak uwi kita buat. Ada kan dalam azkar kita dah baca pagi petang tu, subhanallah wa bihamdih itu 100 kali. Nabi kata siapa dia melazimi 100 kali pagi, 100 kali petang, dengan itu zikir, diampunkan dosa, ghufira lahu, diampunkan dosa baginya, sekalipun dosa dia tu banyak seumpama buih di laut. Benda mudah. Islam kita ni benda mudah, tak ada jadi payah. Hak taklif payah-payah tu bukan ajaran Islam, hak tambah kena duk gitu, kena duk gini, hak tu hak tambah bukan hak asal. Hak asal sikit ringan tapi ganjaran besar. Hak tak asal payah susah, ganjaran tak ada. Itu maknanya gitu. Kemudian lepas daripada dia minta ni apa panggil adab doa. Adab cara kita nak berdoa, nak wi Tuhan terima ni gini. Ya kita kena ada cara juga dalam masalah nak berdoa dengan Tuhan ni. Mula-mula kena puji Tuhan. Kemudian kena pujuk Allah Ta'ala. Kemudian pula nak gapo lagi? Nak wi kita tu berasa kata kita ni hamba. Nak wi kita ni berasa kata kita ni hamba. Cuba tengok ayat yang ke-35 tu. Cuba kita pakat perhati ayat 35 tu, Tuhan kata gano pula. Ni adab cara kita nak berdoa. Adab cara kita nak berdoa makna gano? Tengok, innaka kunta bina basira. Sesungguhnya engkau ya Allah melihat akan kami. Mung tu dah lihat akan daku di sini makna gano? Makna munglah yang memilih akan daku dan memberikan perkerjaan, kelebihan, kemuliaan hingga mu angkatkan aku ni jadi ke nabi ke rasul, dan mu nak hatta dah aku ni buat kerja, aku ni duduk di dalam mata jaga lihat temung lah, maka bagi munglah segala puji semua tadi itu makna kata innaka kunta bina basira. Sesungguhnya engkau ya Allah mung tu duk tengokkan aku. Kunta bina ai bagi puak-puak kami ni, urusan puak kami nak buat kerja ni basirah, Tuhan duk tengok, duk lihat. Seolah kata dia berhubung sungguh di antara pekerjaan dia dengan tuan yang suruh dia. Ada perhubungan di antara hati sama hati. Sebab itulah apabila orang siapa di sini ni, marilah bukit setara mana pun, ya terah pergi boleh. Ya boleh buat kerja gapo-gapo pun, kuana dia tak ada. Benda hak jadi halangan bagi dia tak ada.
boleh buat belaka. Kerana dia gantung dengan Rabbul Izzah Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha kuat, tak ada gapo-gapo nak boleh melemahkan dia. Kita kena duduk sini juga. Kemudian apabila Musa buat muqaddimah daripada ayat 25 tu sampai ke 35, 10 ayat. Penuh 10 ayat penuh ni sebagai permintaan Musa daripada Musa kepada Tuhan. Mana minta doa daripada Tuhan. Satu kita mengaji satu ayat ke satu ayat. Kemudian Tuhan jawab. Ayat 30 ni tu Tuhan jawab. Ni Tuhan jawab. Gapo Tuhan jawab? Yakni Tuhan memperkenalkan. Tuhan terima. Di sinilah makna kata apabila kita minta daripada Tuhan dengan cara dengan molek, Tuhan beri kita. Yakin. Tak usah bimbang. Kita apabila doa ke Tuhan, kita boleh semata-mata. Wa'ema boleh perkara kita minta, benar tu tulah-tulah tu. Boleh juga. Ataupun Tuhan sepak daripada kita perkara yang sama dengan kita minta. Boleh juga. Yang ketiga, wa'ema Tuhan yaddakhir fil akhirah. Tuhan taruh di akhirat esok. Tuhan beri. Tiap-tiap perkara kita minta daripada Tuhan, Tuhan beri. Sebab tu Nabi kata dalam hadis sahih kata, "Idza rafa'al 'abdu yadayhi ila Allah tabaraka wa ta'ala", apabila hamba tu akak tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala itu innallaha yastahyi ay yaruddahuma sifra. Allah Ta'ala itu malu tak sewi gapo kepada hamba hak minta doa kepada Tuhan. Tuhan beri. Ini nak awi kita faham kata Allah Ta'ala itu Rabbuna, Rabbul Karim. Tuhan yang maha mulia bagi kita. Tuhan mulia kita. Tuhan kasih kita. Kita ni hamba dia, Tuhan kasih. Sebab tu dalam hadis Nabi tu ada puak di kalangan puak-puak Bani Israel ada zaman tu dia duk kecek sama-sama dia lah. Hak ni taleh, hak ni saleh. Taleh ni puak-puak hak biasa kata, lah puak deraka lah ke Tuhan. Puak saleh ni puak ibadat kepada Tuhan. Cuma orang saleh ni tak jaga lidah. Jadi kata kepada orang taleh ni, Allah la yaghfiru lak. Allah Ta'ala tak ampunkan dosa bagimu. Dengan itu perkataan. Kalau bahasa tak kita mau duk royak tu makna kata, demo tu tak bau syurga dah tu. Demo tu tak masuk dah syurga duk lagu tu. Kecek dengan itu perkataan. Allah Ta'ala dengar perkataan itu. Lalu Tuhan kata, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya?" Siapa duk pandai-pandai urusan aku ni? Apa duk pandai urusan aku ni? Apa duk pandai ni? Lalu Allah Ta'ala, "Ana aghfiru lahu." Aku ni ampunkan bagi dosa orang hamba aku taleh tadi aku apa habis licin. Ya apung. Apung dengan sebab orang kata dia. Bukan sebab dia nak ke mana dah. Sebab orang kata dia tu apung dia. Dan Tuhan membatalkan amalan orang hak kata ni wa ahbata amalahu wa adkhalahu an-nar. Aku batal semua amalan orang soleh dan aku memasukkan dia di dalam api neraka. Sebab itulah Nabi kata dalam hadis sahih, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Manusia ni cakap dengan perkataan yang Allah Ta'ala itu murka marah. La yulqi laha bala. Dia tak kira-kira, dia kecek mudah-mudah gitu. Yadkhulun nar bisababiha. Kena masuk dengan aku dengan sebab cakap Sebab tu lidah kita ni ya masing nah. Lidah kita ni ya ada kira di sisi Tuhan besar. Jangan buat mudah-mudah. Saya kata dalam ayat lain saya kata wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Orang cakap perkara tak molek tadi ya kira tak mudah ya cakap, tapi di sisi Tuhan besar dosa tadi tu. Jangan kita. Lalu Musa pun minta dengan sungguh-sungguh. Apa hak yang nak tu minta sungguh-sungguh. Tuhan beri. Ni hak Tuhan beri. Ni Tuhan janji kepada orang yang beriman. Kepada orang yang beriman. Bukan pada Nabi sekarang, bukan pada Rasul sekarang, bahkan pada semua orang beriman ayat ni. Lah mana? Qala qad utita su'laka ya Musa.
Katanya Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya telah beri akan dikau apa yang engkau minta wahai Musa. Munak aku nak ui. Ni Tuhan. Ya tak ada bakhil sikit pun dengan kita. Sebab tu kita jangan bakhil dengan Tuhan. Harta benda kita, masa kita, ilmu pengetahuan kita, kekuatan kita, hak Tuhan ui belaka kita tu. Jangan nak bakhil jalan ni Tuhan. Dengan Tuhan tak sawak kira. Dalam arti kata jangan nak kira wak gapo tu, wak. Kalau kerana hak Allah kita buat. Allah Taala balas lebih daripada apa yang kita itu khayal lagi. Sebab tu Nabi kata dalam hadis sahih, Nabi kata man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Siapa dia berikan satu perkara kerana Allah, dia nak makan juga, dia berhajat juga, tapi nampak orang lain berhajat lagi, dia beri. Awadahu Allahu khairan minhu. Allah Taala balas lebih pada tu lagi. Ni bagi orang yang duduk dalam midah tu, dia tahulah. Orang duduk dalam midah tu dia tahu, hak ambo ayat ni dia tahu. Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah Taala itu kata, sesungguhnya telah diberikan kepadamu permintaanmu wahai Musa. Aku beri sungguh. Inilah janjian Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Musa itu minta. Kita apa boleh juga minta dengan doa Nabi Musa tu. Cara kita nak berdoa, kita royak dah cara nak berdoa lagu mana, buailah qala tubik tu pakai rabbi syrahli selalulah. Itu maknanya gitu. Supaya kita tadi itu boleh ambil doa Nabi Musa, mari pakai di dalam hidup kita. Kemudian seterusnya ayat yang ke-37. Nah, ayat yang ke-37. Bab hak Nabi Musa minta tu sudah dah lah. Tuhan terima dah. Tuhan nak rayak pula kisah lain pula tentang sakut paut dengan Nabi Musa juga, tapi masa yang kecil, masa yang budak-budak, masa Firaun duk mengamuk juga, mengamuk pasal bunuh anak lelaki. Dia katalah mana situ, dia kata walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Seolah kata Tuhan bawa datang kalimah marratan ukhra tu, cuba kita perhati tengok dalam Quran tu. Tuhan nak mengingati Nabi Musa kata, bukan setakat aku beri banyak ning kepadamu wahai Musa, bahkan aku beri lagi kepadamu. Seolah kata nikmat Tuhan ni tak putus-putus. Kalau kita minta kepada manusia, berasa kata banyak-banyak kali ni malu muka juga. Tapi kalau dengan Tuhan, tak. So kesah. Cuba kita biasa dengar tak ke hadis orang yang masuk syurga belakang sekali. Dia masuk syurga, hadis sahih tu, masuk syurga belakang sekali. Lalu ia minta lah kepada Tuhan. Nah, ayat kata pemberian Tuhan ni tak putus-putus. Ia minta pada Tuhan kata, ya Allah, aku masuk syurga nanti. Aku seorang dah tak boleh masuk. Email aku dah ada juga. Tuhan dah boleh mengaku, kecek dengan Tuhan dia. Lalu Tuhan kata, nak masuk syurga, apa nak minta apa lagi pada aku? Daripada aku nak minta apa lagi? Tak dah minta sah, nak masuk syurga sah. Lalu Tuhan kata, masuk. Waktu baik dia daripada dengan kau masuk syurga. Apabila masuk syurga, pangkat bawah sekali, 10 kali dunia ni. 10 kali ganda dunia ni, Tuhan masuk bawah sekali. Lalu dia duk tengok fahak atas-atas tadi tu, dia kata, ya Allah, bui aku dekat sikit. Tadi aku dah ayat dah kata hari tu, tak saya minta dah. Tuhan go amuh munggak mungka, Tuhan maha rahmat, Tuhan gapo, beri aku, beri pula. Itu Tuhan dengan kita. Kalau kita dengan orang sama-sama manusia, ya tak jadilah tu. Ya Tuhan kita, ya balas tu. Lalu Tuhan kata, dan sesungguhnya kami telah mengkurniakan atasmu wahai Musa sekali lagi. Gapo sekali lagi? Makna kata di sini ahli tafsir katakan, sebelum daripada ni kami telah melimpahkan kurniaan di atasmu, iaitu kami menyebabkan Firaun tadi tu ambilmu sebagai anak. Tengok. Mula tadi kau Firaun dok mengamuk tadi tu, mung ni diselamatkan oleh aku sebab akulah menyelamatkanmu. Mung tak kena bunuh supaya orang lainnya kutik bunuh habis licin. Sebab orang besar ni
Ya bahasa dia, ya telinga ya pesen tu, panggil dalam bahasa ilmu nafsi ni panggil telinga ya rengeh sikit, dengar belaka. Tu orang besar. Ya tak ada arah sifat dia. Mari dengan puak-puak Tok Nujung, Tok Sihir, tak hak Firaun duk pera tadi, dia kata tahun ni akan lagi beranaknya seorang budak, tak kira hak mana-mana lah, keluarga mana-mana, tapi lelaki nak menjatuhkan kerajaan Mung selalu. Tak ada kira banyak. Pakai turun kora kata bunuh habis anak lelaki. Nya bunuh sungguh. Nya buat lagu mana? Nya pergi ambil lepas tak masuk sungai ni. Lepas tak masuk dalam sungai ni tu banyak mana? Lepas budak-budak lelaki. Musa beranak satu. Tahu Firaun dak jadi itu. Itu salah satu daripada rahmat Allah Taala, Tuhan nak mengingati. Bagi Musa, terbelum daripada ni aku widah bukan kuis sekali padamu wahai Musa. Ni Tuhan yang nak royak kepada hamba dia, nak kita tu mengingati sikit terhadap rahmat dia. Tuhan katakan dalam Quran kita ni, Tuhan katakan wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tuhan nak situ. Tuhan khabar dalam Quran kata kalau mu syukur wahai manusia terhadap rahmat nikmat aku beri ni, aku nak tambah. Tapi manusia balik kedak tak khabar, tak ingat. Tuhan dah royak kepada Nabi dia ni, Nabi ingat belaka, Rasul ingat belaka, tetapi nak kita sebagai orang baca Quran tu, orang hak mengaji Quran tu, tadabbur ayat Quran tu, boleh faham kata hak Tuhan dah royak tu. Nak situ Tuhan tak ada nak Nabi sangat, sebab Nabi orang molek dah, Rasul orang molek dah, kita ni. Tu maknanya gitu. Berapa kali aku wi kepadamu, berapa kali aku wi padamu. Musa apa kata? Ya Allah, ya Allah, ya semata. Tu sifat orang berjuruh. Orang peset tu gak habis kocek kalau bahasa kita gak. Beri pula. Gaponya hak Tuhan nak ayat? Ni 38. Ayat 38. Iz auhayna ila ummika ma yuha. Tak kala kami wahyukan kepada ibu bagi engkau wahai Musa perkara yang diwahyukan kepada ibumu, sesuatu yang diwahyukan. Wahyu di sini ni setengah daripada ulama kita orang Islam ni iktikad kata nabi-nabi rasul-rasul ni laki belaka. Ada setengah daripada ulama yang kata ada di kalangan orang perempuan jadi nabi, jadi rasul, ya kata. Orang kata mana dalil daripada ayat Quran? Ayat ni, ya kata ni. Ibu Nabi Musa ni jadi nabi juga, tapi nabi perempuan, ya kata. Hak apa? Kerana dia dapat wahyu. Orang dapat wahyu ni bagi dia rasul jadi nabi lah, ya kata. Maka jumhur ulama kata dak, ayat tu bukan makna gitu. Sebab kalimah yuha di sini maknanya ilham. Capakan di dalam hati nak berasa. Tu bukan makna wahyu daripada langit seumpama turun di atas nabi-nabi tu, bukanlah tu. Ini alama azkur, iaitu pendapat Ibn Hazmi Al-Andalusi, tua mazhab Zahiri. Maka ayat ni bukan hujah kata di kalangan orang perempuan jadi nabi, jadi rasul. Tak usah berasa hatilah orang perempuan tu. Sebab Tuhan ni muliakan kamu wahai orang perempuan dua tempat dalam Quran. Yang pertama Suratul Nisa, orang perempuan saja dalam itu. Yang kedua Suratul Talaq, dalam juzuk yang ke-28 tu orang panggil Suratul Nisa As-Sughra. Bab orang perempuan khusus dalam Quran sebut dua tempat. Nak gapo lagi? Mulia dah tu orang perempuan. Tak ada Suratul Rijal dalam Quran. Setepak pun tak ada. Tapi ayat kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Banyak tu ayat. Kata orang lelaki tu kena piping orang perempuan masuk syurga sekali dengan dia. Situ je ayat. Lalu Allah Ta'ala ni mewahyukan kepada ibu bagi Nabi Musa. Apa Tuhan kena hajar di sini? Apa Tuhan kena wahyu sebut di sini? Kerana berhajat. Sebab apabila Musa tu diberanakkan oleh ibu dia, khabarnya tu siapa kepada telinga mak dia kata, qara, makna qa bangkap turun daripada kerajaan negeri, tiap-tiap anak lelaki hak beranak mari pada tahun ni wajib kena bunuh. Cuba kita perhati tengok kata
Perasaan ibu apabila dengar itu khabar yang nak pasaran. Oh, serabut tak tahu nak gamuk. Tak tahu nak buat serabut. Lalu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan capakkan di dalam hati dia. Capak di dalam hati muk bagi Nabi Musa tadi itu. Wak lagu mana? 39. Aniqdhi fihi fit tabut faqdhi fihi fil yam falyulqihi al yam bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Ni tepat dia ni. Cara nak buat tengok. Kalau kita nak kira dengan akal kita, oh tak jalan buatlah ni. Tapi ingat kata, pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan manusia. Benar mustahil di sisi manusia, di sisi Tuhan mungkin. Kira. Kalau dikira dengan kita, tak ada jalan. Sutuk rapat pagar. Tapi di sisi Tuhan ada jalan buka sama. Siapa dia gatung dengan Tuhan, ada jalan keluar. Lah mana? Iaitu, aniqdhi fihi. Suruh taruh Nabi Musa tu di dalam tabut. Tabut ni kalau paktai kita, kalau kita kecek dengan bahasa nak faham mudah kotak. Suruh ambil Musa anak halus hak mung tu pergi bubuh dalam kotak, tak situ. Tak dalam kotak sekali tu, tudung molek, kamar dia bukan sekalian tu. Faqdhi fihi fil yam. Suruh pergi lepas, suruh pergi belayar dalam sungai pula sekali lagi. Suruh pergi tak dalam sungai pula sekali lagi. So kita dalam sungai, maka dia buat kerja. Tuhan kata, aku janji denganmu, la takhaf wa la tahzan, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dalam ayat lain Tuhan kata gitu. Jangan dok takut wahai mak Nabi Musa, jangan dok takut, jangan dok sesal, jangan dok berasa hati aku suruh ni, buat seperti yang aku suruh, sudah. Inna radduhu ilaiki, aku nak bawa budak ni kelik kamu semula, dia kata. Tuhan janji. Allah, tengok hati orang manusia hak jadi mak orang kalau kena dengan itu pekerjaan, nak boleh buat ke tak? Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli al-yaqin. Allahumma amin. Surah tak Nabi Musa dalam kotak dah. Kamar dia suruh peranyuk laut pula, peranyuk sungai ni pula. Subhanallah. Lalu dia kata, jangan takut, jangan takut. Uak sebagaimana aku ayat, aku nak kembalikan anak mung tadi itu kepada diri mung, dan aku nak angkat budak ni jadi mursalin, rasul. Allah, Tuhan janji sedap sini. Hebat janji ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mak dia pun tak ada gapo apabila Tuhan berjanji. Orang tinodlah ke buat kerja, tengok. Siti Hajar dengan Nabi Ismail, orang perempuan juga. Mak Nabi Musa dengan Musa, orang perempuan juga. Hebatlah orang perempuan ni. Kamar dia kalau nak sebut orang perempuan, hebat sejar pula. Orang lebih-lebih dalam dunia ni, orang perempuan saja terbiah. Tak ada orang lelaki, orang perempuan saja. Sebab itulah orang perempuan ni ada butbab, adanya pekerjaan, adanya satu tangan dengan lelaki itu besar dalam nak menghidupkan masyarakat. Bukan makna kata asing cara dia tu, bukan. Lalu Tuhan kata dalam ayat Quran kita dari surah Taha ni, orang nak ambil anak mung ni, orang nak ambil anak mung pera ni, orang nak dapat anak mung ni, anak mung cerak tak mati. Kalau kita kira dengan akal kita, duduk dalam kotak katul tu duduk gitu, nak menyawa lagu mana? Ranyuk sungai ni pula sekali lagi, sungai ni luah. Ambil di Ethiopia tu, akhir sekali di Askandariah. Askandariah ni dekat dengan Dumyat. Di situlah belaga di antara laut dengan sungai ni. Ikan ya tak pergi mari. Kalau air bersih balik nampak ikan hak sungai ni ya tak pergi balik laut tak masuk kau ni. Hak tu makna kata marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada fasil. Hak tu riwayat. Nabi tahu mana dah? Tapi Allah Taala hak riwayat tu. Tu. Lalu orang nak ambil ni dia. Ya'khudhu. Orang nak kutip ambil budak ni, hemak Nabi Musa, aduwwul li wa aduwwul lah. Seteru bagi aku dan seteru bagi budak ni, dia kata. Allah. Tuhan royak siap-siap dah. Dalam ayat lain Tuhan kata gitu,
faltaqatahu ala fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Orang kutip ambil budak tu keluarga Firaun, supaya jadi bagi mereka itu, keluarga Firaun itu, budak ni ambil jadi seteru bagi puak dia dan jadi sesat sama dia. Nak bunuh orang sangat ni, seolah kata Tuhan ni balikkan benda hak dia buat karut tu tipu dia. Sebab tu Tuhan janji dalam Quran, Tuhan kata wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Pak makanya rancangan hak jahat hak orang itu dak kerja malaikat dirinya sendiri. Iyalah ni. Maka diri sendiri. Ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Yang nak kutip ambil tadi seteru bagi aku. Tengok Tuhan sifat Firaun ni seteru bagi dia. Dia cekak sungguh Firaun ni dah. Dia cekak sungguh seolah kata nak lawan tu. Wa aduwwun lah, dan seteru bagi budak ni. Seteru dua pihak. Tetapi waktunya Firaun tadi tu tak bunuh budak ni. Rusia gapo? Sebab gapo? Ia turun qara dengan cara cerak. Kata tiap budak lelaki kena bunuh. Tiba-tiba bini dia tu Hasyiah tu ambil mari duk dukung gini ni, dia tengok tu dia tak berasa nak bunuh. Dia tak boleh nak buat, hati tak lapar. Gapo dia boleh jadi gitu? Ni sebab hak tu hewan. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Ni Rusia setengah-setengah tok bama ke? Boleh dah. Setengah-setengah tok bama ambil ayat ni, ayat mengasih ni. Ayat ni wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Hak pasal itulah. Makna kata Allah Taala ayat kata aku letakkan, seolah aku capakkan di atas engkau wahai Musa sifat kasih saya daripada aku. Jadi Firaun tengok berasa siaplah rasa kasih. Orang kita ni kalau apabila kasih di hati, tak buat gapo pun dia kasih. Buat apa ada tu? Tak ada gapo ke dia tapi kasih. Buat kan? Setengah-setengah kalau kita tengok dalam ilmu nafsi dan suasana kita duduk tu, maaf dah sebut dah, dia tak jauh daripada tu. Anak hak tak boleh harap. Anak hak tak pakar tu Allah mak pok dia kasih. Sebab dia kasihnya tak boleh buat. Sebab tu katanya dalam Quran, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ayat ni turun kepada Nabi Muhammad SAW. Isteri Nabi kita tahu terama kan? Tetapi hati hak dia cenderung tadi tu kepada dua orang saja. Hak mula-mula iaitu Khadijah, yang kedua Aisyah. Hak lain pun tahu belaka. Tak kuasa manusia nak uak hati tadi tu sama rata kasih belaka, tak jadi, tak kuasa. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ya kena ada seorang mana-mana. Itu tepat dia. Sebab masalah kasih ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Masalah hati berasa nak satu, berasa kasih saya, hak ni kerja Tuhan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah Taala kerja Tuhan ni. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dan aku telah letakkan padamu wahai Musa percintaan daripada aku. Aku nak wimung tu jadi kasih saya. Mana kata Firaun tu kasih saya terhadapmu. Keluarga kasih belaka. Sungguh kalau kita tengoklah sejarahnya, pakak ambil dukungnya, ambil gi buat caralah mengasuhlah kalau kita bahasa tempat kita ni. Ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak lawan tak boleh, nak lawan Tuhan. Tengok dia kuasa nak kontrol hati hak beci tadi tu, kasih pada budak ni. Turun qara tu jadi kira berapa ratus orang yang bunuh dia. Budak lelaki. Tapi Musa nak bunuh tak boleh. Sebab berasa kasih. Ni sifat dia. Walitusna'a ala aini. Apa nama ni? Dan supaya engkau dipelihara di hadapan aku. Aini di situ makna pelihara lah. Tuhan duk perhati tengok dengan sifat ain dia. Allah Ta'ala duk pera, duk jaga. Allah Ta'ala duk pera, duk jaga. Kamar dia nanti tengok ayah dek kamar dia ni. Tuhan kata
fadhhaba, mugilah kedua-dua, inni ma'akuma asma' wa ara. Aku duk sekali denganmu, duk dengar, duk tengok. Di sini Tuhan kata walitusna'a ala aini, mana supaya engkau itu dipelihara di hadapan mataku. Mung tu duklah jaga aku. Allah, ni Tuhan jaga sungguh kepada nabi dia. Mana wak gano, tak boleh nak wak gapo. Ya gawa Tuhan tu ya gawa. Itulah makna bagi ayat Tuhan kata wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nak ingat tu. Jangan kita buat rancangan buruk gapo-gapo, sebab apabila Tuhan balas, maka diri. Jangan kita sebagai manusia tak kuasa nak lawan Tuhan, dia tak kuasa sama sekali. Itulah orang yang kata tepat yang dia tadi itu Allah Subhanahu wa taala dok royakkan kisah di sini. Mari kita ambil masa 5 minit sampai pukul 8 insya-Allah. Ayat yang ke-40 tu. Ayat yang ke-40. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على ما يكفله. Di sini pakak kasih belaka kepada Musa, tapi Musa ni payah nak makan. Seolah kata dia ni ada ke budak dia pesen kata mudah nak makan, kita suap gapo apa dia makan. Musa dak. Orang nak nyusu apa tak leh, mutah gitu nam katalah azakumullah tak leh. Lalu Allah Ta'ala ni perintah tadi ke ya royak kata dia nak kembalikan Musa ni kelik kepada ibu dia semula. Yes, ayat ke-40 ni nak royak ni. Ingatlah tak kala saudara perempuan mung tu. Mana kata Musa ni ada saudara perempuan dia, nama gapo tak ada disebut. Kalau sebut pun Israiliyat. Israiliyat mana kata hak tak ada di sokongi sangatlah oleh dalil-dalil di dalam agama kita Islam ni. Tapi kalau betul molek dengan ajaran Islam boleh ambil daripada Israiliyat pun tak ada masalah. Boleh seumpama khabaran perkataan yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam tu. Tak ada gapo, tokoh ulama orang Yahud masuk Islam tu. Nabi aku setengah-setengah, tapi kalau lah hak pesen kata Nabi Yakub tu duk bergocoh dengan Tuhan bombing ni, hak tu kena tolak. Dia panggil Israiliyat tu. Tu Israiliyat. Lalu ia berkata, jadi Allah kata anak perempuan apa nama ni, budak lelaki ni Firaun ambil peran ni iaitu Musa ni kakak dia tu satu hari tu dia tu seolah kata duk main sekeliling itulah. Duk bunyi khabar kata Musa tak si makan, payah makan budak ni. Tu pun tak leh, ni pun tak leh, nak buat lah mana? Lalu dengar perintah Tuhan ni, kehendaki Allah Subhanahu wa taala, kakak dia ni muluk kata. Boleh ke dak mahukah nak aku nak tunjukkan kepadamu puak Firaun semua ni, puak mung hadap cara bukan budak ni aku ada jalan nak tolong mung. Salah kata bolehlah nawi budak ni menyusu ada, aku ada cara dia. Salah kata orang duk serabut mari lama, orang main buka lagu tu, pia selalu. Tu makna kata adullukum ala may yakfuluhu. Orang mari nak bela dia, mengasuh dia, cara dia. Dia kata ada. Setelah daripada kaum keluarga Firaun tadi itu ayat kata, tak apa, pergi cari mari, tak apa, bagi. Nak upah banyak mana apa tak apa. Orang kaya, tak ada masalah lah. Asalkan boleh bela budak aku kasih ni boleh, okey, tak ada masalah lah. Faraja'naka ila ummika. Di sini di sini maka kami mengembalikanmu kepada ibumu supaya diingin mata dan supaya ia tidak berduka cita. Tengok lagu mana makna kata tadi Tuhan kata aku nak kembalikan budak ni kepadamu wahai mak Nabi Musa, buatlah sebagaimana aku suruh. Mak ya buat sungguh, hari ni Tuhan kembali. Seolah kata ibu menyusu tadi tu hak kak yang pergi cari tu, kakak yang pergi cari, bukan orang lain, mak dia sendiri. Ni nak ayat permain ni peraturan Tuhan terhadap hamba dia. Ambil Musa ni gedok di dalam tempat hak bahaya sekali, kemudian mak dia pula menyusu. Dua. Musa itu Firaun tak kabar, tak khoyar dalam otak. Nak khoyar lagu mana rancangnya atas. Rancangnya Allah Subhanahu wa taala. Faraja'naka ila ummika.
Wapanya Allah Ta'ala kembalikan engkau, wahai Musa, kepada ibu engkau, kai taqarra ainuha, supaya makmu tu boleh tengok mu rasa sukalah, berasa gembiralah, wala tahzan, dan tidaklah dia tu berasa duka cita dengan sebab mung tu hilang daripada dia, ia kena penganyut air mung dan sebagainya. Tu salah gitu. Kemudian itu nikmat hak Tuhan sebut tu kepada Nabi Musa tu, ayat hak 37 tu, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Ini salah satu daripada nikmat hak Tuhan beri pada Nabi Musa. Tuhan dak mengingati. Kemudian Tuhan kata lagi, wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi, dan engkau Tuhan Musa bunuh seorang diri, bunuh seorang mati di kalangan Bani Israel. Dia ni ada sahailah Musa ni apabila dia dewasa muda ni, makna kata jadi wairun ni, jadi dewasa, adalah sahain gu dia. Pas gu dia tu orang lain mari buat gu dia, dia masuk teheh. Dia masuk teheh tu maknanya dia nak kuih dengan tangan gitu ya. Musa dia gagah, dia kuih gitu tu mati gu. Apabila mati gu tu, salah kata salahlah dia dengan kerajaan. Lalu kena tubik dia daripada Mesir pergi pada Madian. Duk sana berapa tahun? 10 tahun. Di situlah Tuhan kata fanajjaynaka, kami itu meselamatkan akan dikau minal ghan, daripada apa? Daripada perkara yang susah-susah tadi itu. Kamu duk serabut tu. Wa fatannaka futuna, dan kami itu mencobakan kamu itu sebagai beberapa kali cobaan, wahai Musa. Falabista sinin, maka engkau tinggal di antara orang-orang Madian itu beberapa tahun. Kalimah sinin ni sanah dengan am beza bahasa Arab. Kalau am makna seni, kalau sanah makna susah. Sebab tu dia kata falabista sinin. Madian ni bukan tempat seni, tempat Nabi Musa gitu, tapi dia duduk dengan sabar gitu. Sebab tu Tuhan guna sinin. Min fi ahli Madian, daripada ahli Madian. Madian sekarang duduk dalam Mekah, duduk dalam Makkahul Mukarramah, duduk dalam kawasan Mekah lah. Thumma ji'naka ala qadari ya Musa, kemudian aku datangkan kemudian engkau datang di waktu yang ditetapkan, hai Musa. Makna kata hari ni aku kembali muklik semula kepada Mesir, kembali klik semula pada Mesir supaya nak pergi buat kerja dah nanti. Ini adalah sebut Tuhan terhadap Nabi Musa, Nabi mengingati akan nikmat ya Allah Subhanahu wa taala, menikmati dia supaya Nabi Musa itu boleh ada semangat dalam hati, kata Tuhan tak tinggal dia, Tuhan bantu dia, Tuhan berinya perkara yang dia itu minta soal daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada permintaan dia. Sebab tu kita sebagai orang Islam, gapo boleh kita ambil ibrah daripada ayat yang kita boleh dengar tadi itu, beberapa ayat. Yang pertama, kita nak buat kerja gapo sekarang, kita kena ada semangat dulu. Semangat ni dapat daripada percakapan dan kisah-kisah dan percakapan yang baik supaya mengkuatkan semangat. Lepas daripada tu barulah kita boleh nak buat kerja. Ingat kata doa itulah adalah senjata bagi orang yang beriman, orang yang mukminin ataupun mukminat. Doalah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar kamolek, kemudian barulah kita teruskan kerja kita. Insya-Allah kita berhenti situ dulu. Insya-Allah kita akan mula pula lagi akan datang tu wastana'tuka li nafsi. Baru dapat kerja sungguh. Kerja dia nak buat kerja ayat 41. Ayat 41. Alhamdulillah pada malam ni sekadar inilah sahaja dulu. Pada akhir ni sama-sama kita boleh berdoa lah. Ini adalah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kita ada dengar Quran, hujan pun turun, seolah kata Tuhan merahmati, tambah di atas rahmat, di atas rahmat. Nur ala nur. Maka jangan kita terlupa sekarang lan ini malaikat sekali dengan kita, nak gapo, hajat gapo, minta doa daripada Tuhan biar molek supaya Tuhan itu memberikan nikmat-nikmat dan memperkenalkan doa-doa kita. Itulah sedikit daripada pengingatan daripada isi kandungan Al-Quran pada malam yang mulia ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran ya rabbal alamin.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmatan wa hudan wa rahmah ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.